أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Haji Taib Kampung Sungai Buaya, Banting, Selangor. Yang dihormati para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan sambung dalam tajuk besar sumber hukum faraid. Bila kata sumber hukum bermakna mesti daripada dalil. Bila kata dalil mesti tidak lari daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, daripada Ijma', daripada Qiyas. Yang mengaji usul fiqh tahulah ini antara sumber hukum untuk menentukan hukum taklifi yang 5: wajib, harus, sunat, makruh, haram. Pastinya memerlukan dalil. Untuk apa? Untuk para imam mujtahid mengistinbat hukum daripada dalil tersebut. Daripada dalil itulah maka keluarnya hukum-hukum, hukum sunat, hukum makruh, hukum wajib dan sebagainya. Sumber hukum yang pertama daripada Al-Quran kita dah bincang pada perjumpaan yang lepas. Kemudian kita masuk sumber hukum yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Kita ulang sedikit hadis yang pertama. Berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum faraid. Hadis yang pertama, An Ibn Abbas qala Rasulullah SAW Alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin zakarin. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, iaitu ahli fardu. Adapun baqinya maka bagi waris lelaki yang paling dekat dengan nasabnya. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan supaya apa? Berikan harta pusaka itu kepada ahlinya. Ahli di sini merujuk kepada ahli fardu.
Siapa dia ahli fardu dalam faraid? Iaitu ahli yang telah ditetapkan bahagian dia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kalau lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam pembahagian pusaka bagi anak-anak dan kedua ibu bapa. Kalau anak perempuan seorang dapat 1/2. Kalau anak perempuan 2 orang dapat 2/3. Kalau anak perempuan semua 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, semua perempuan, maka mereka akan mendapat 2/3. Bagi ayah 1/6 jika si mati ada anak. Bagi ibu juga 1/6. Bagi suami, surah An-Nisa ayat yang ke-12 tentang suami isteri dan juga adik-beradik seibu. Suami dapat 1/2. Sekiranya isterinya mati tidak mempunyai anak, suami dapat 1/4, isteri dapat 1/4, dapat 1/8. Ini semua adalah ahli fardu, yang mana semua bahagian mereka ini ditentukan secara terperinci dan secara jelas dalam Al-Quran. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan langsung. Nasiban mafruḍa, iaitu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama baqiya, adapun baqinya setelah diberikan kepada ahli-ahli fardu ini, akan ada baki daripada harta pusaka. Berikan kepada siapa? Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, maka berikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Bila sebut lelaki yang terdekat kepada si mati ini, bermakna hubungan itu dikira sebagai unlimited. Adapun ahli fardu, dia limit, maknanya waris-waris tertentu sahaja yang akan dapat. Kerana apa? Kerana jika ada disebutkan dalam Quran bahagian dia, maka dia ahli fardu. Adapun tidak disebutkan, contoh pakcik daripada si mati, bapa saudara, sepupu daripada si mati, anak saudara daripada si mati, waris-waris ini tidak disebutkan, tidak dinyatakan secara terperinci dalam Al-Quran maupun dalam hadis secara khusus. Namun dalam hadis ini secara umum, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, maka jika ada baki, berikan kepada waris lelaki yang terdekat. Sebab itu bila waris lelaki ini, kalau tiada anak lelaki, tak ada cucu lelaki, pergi ke ayah. Tak ada ayah, pergi ke datuk. Tak ada datuk, tak ada ayah, tak ada anak, tak ada cucu yang lelaki, maka pergi ke adik-beradik. Tak ada adik-beradik, seibu sebapa, tak ada yang sebapa, lihat anak kepada adik-beradik yang lelaki sahaja. Sebab apa? Berdasarkan hadis ini. Jadi kalau muslimat tanya, kenapa waris perempuan sedikit saja ustaz? Kalau dalam carta faraid itu ada 25 orang, carta yang ini, kalau ada carta ini 25 orang, kalau kita kira lelaki 15 orang, perempuan 10 orang. Tetapi pada hakikatnya lelaki ini lebih daripada ini, kerana ada waris yang tersembunyi. Contoh, kalau lihat di sini, saudara lelaki seibu sebapa, anaknya juga adalah waris. Jika tiada anak daripada saudara lelaki seibu bapa, ada anaknya, anak lelaki, semuanya ini hanya waris lelaki. Tak ada, lihat di bawahnya lagi, ada ke tidak. Sampailah memang dah tiada, baru pergi kepada yang sebapa pula. Tak ada juga, baru pergi kepada bapa saudara, pakcik kepada si mati. Tak ada juga, tengok bapa saudara yang sebapa. Jika tiada, tengok anak mereka, ada ke tidak. Jika tiada, ada tak cucu mereka dekat sini. Bermakna waris lelaki ni dia tak ada had, berdasarkan hadis tadi. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, sekiranya ada baki, maka berikan kepada lelaki yang terdekat. Dah cari ustaz, tak jumpa dah. Si mati ni anak tunggal dan belum berkahwin, tak ada anak, tak ada cucu.
dan tak ada adik-beradik, bapanya pun tunggal juga, tak ada pakcik, datuknya juga pun tunggal juga, tak ada datuk saudara. Bila dah tiada, ada baki, ke mana perginya? Baitul Mal. Jadi bukan mudah nak pergi harta pusaka itu ke Baitul Mal. Mesti kena disiasat dahulu, salah silah waris-waris si mati, kena cari dulu sampai jumpa. Melainkan memang dah tiada, barulah pergi ke Baitul Mal. Jadi kalau muslimat tanya kenapa waris perempuan sikit, kerana tak jumpa dalil. Ini yang tajuk kita nak bincangkan, sumber hukum. Berdasarkan Quran ada waris-waris perempuan. Siapa? Ibu, isteri, anak perempuan, cucu perempuan, adik-beradik perempuan. Sampai situ saja. Anak saudara perempuan tak dapat. Makcik tak dapat, padahal pakcik dapat. Anak saudara yang lelaki dapat, perempuan tak dapat. Sepupu lelaki dapat, perempuan tak dapat. Sebab apa? Tak ada dalil. Tak jumpa dalil daripada Quran ataupun hadis nak diistinbatkan hukum bahawasanya wanita, seperti contoh tadi, anak saudara perempuan boleh dapat. Tak jumpa dalil tu. Jadi ulama menetapkan ini berdasarkan kepada sumber dalil. Jika ada dalil, terutamanya daripada Quran dan juga hadis yang menjadi hadis sahih, hadis ini muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih, bermakna ittifaq di kalangan perawi-perawi bahawasanya hadis ini hadis sahih. Hadis yang nak digunakan untuk mengistinbat hukum mestilah hadis yang sahih ataupun sekurang-kurangnya hadis hasan. Kalau hadis tu hadis dhaif, tak boleh diterima untuk mengistinbat hukum. Tetapi boleh diterima hadis dhaif untuk fadailul amal. Dan mestilah ada syarat-syaratnya untuk kita mengamalkan hadis-hadis dhaif. Seperti contoh doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau dilihat sumber hadisnya hadis dhaif. Tetapi perkara ini bukan perkara yang nak menghukum sesuatu perkara itu halal atau haram, wajib ataupun haram. Tidak, hanya kepada fadailul amal, kelebihan beramal, maka ulama mengharuskan. Amalkan boleh. Selagi mana hadis itu tidak menceritakan tentang hukum qat'i, sama ada halal ataupun haram, wajib ataupun haram dan sebagainya. Hadis yang kedua, an Usamah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini juga hadis sahih. Nak menghukumkan sesuatu hukum itu haram, iaitu tak boleh waris yang berlainan agama mewarisi antara satu sama lain. Semalam, hari ini Khamis, Rabu malam Khamis, malam lah, saya jemputan kuliah di Masjid Samadiyah Pelabuhan Kelang, khusus dalam bab faraid, hibah dan juga wasiat, sejam setengah. Ada soalan daripada muslimat. Dia kata, Ustaz, saya ni saudara baru mu'allaf, asal daripada Sarawak. Keluarga dia, mak ayah dia masih lagi bukan Islam, belum mu'allaf. Tetapi baru-baru ni ayahnya meninggal dunia dan harta ayahnya tak dapat ke dia satu sen pun. Dia agak kecewa. Kenapa begini Ustaz? Dia kata. Sedangkan adik-beradik lain yang non-Muslim dapat, tetapi saya yang Muslim tak dapat. Ini sumber hukumnya. Hadis ini muttafaqun alaih, bahawasanya Nabi melarang orang Islam mewarisi harta pusaka orang kafir, dan begitu juga sebaliknya. Sekalipun dia ada hubungan antara anak dan juga bapa, jangan rasa rugi. Sebab kalau dia meninggal dunia, mak ayah dia yang bukan Islam juga tak boleh mewarisi harta dia. Jadi adil. Orang Islam sama ada dia yang mati atau dia yang mewarisi, saling tidak dapat mewarisi antara satu sama lain. Ini nanti kita akan masuk dalam satu bab mawani'ul irthi, perkara yang menegah seseorang daripada mewarisi pusaka. Salah satunya adalah kerana berbeza agama.
Yang pertama sebab bunuh, yang kedua berbeza agama. Bila berbeza agama, sama ada keluarga itu keluarga yang muslim, na'udzubillah, anaknya murtad, mati ayahnya, anak yang murtad ini tidak boleh mewarisi harta bapanya. Atau keluarga itu keluarga yang bukan Islam, anaknya mu'allaf, macam kes tadi, mati ayahnya, anak ini tak boleh mewarisi harta bapanya. Atau sebaliknya, ayah yang mu'allaf, ayah meninggal dunia, isterinya yang bukan Islam, anak-anaknya yang bukan Islam tak boleh mewarisi hartanya. Ini hukum, berkait tentang hukum dalam faraid, dan sumber hukumnya mesti kena ada dan jelas berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, an Ibnu Buraidah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha ummun. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Dalam hadis ini ada bahagian nenek. Bila lihat dalam Quran tak ada, cuma ada ibu, anak perempuan, adik-beradik perempuan. Jadi mana datang nenek? Daripada hadis ini. Dan daripada hadis inilah timbulnya hukum nenek boleh mewarisi harta pusaka. Nenek ini dalam hadis ini umum, bermakna nenek daripada ibu, nenek daripada bapa, dua-dua boleh mewarisi harta pusaka. Lihat pada carta. Nenek di sini ada dua. Nenek ni special berdasarkan hadis tadi, kerana hadis tadi tidak mengkhususkan nenek dari ibu atau daripada bapa. Bila kata nenek, dua-dua nenek boleh mewarisi. Syaratnya apa? Syaratnya jika tiada ibu. Andai misal kata ibu tiada, bapa ada. Ini saya pangkah. Ini si mati, meninggal dunia, ibu meninggal dunia, bapa ada. Dan kedua-dua nenek ada. Nenek daripada ibu ada, nenek daripada bapa ada. Nenek yang mana dapat dan nenek mana yang tak dapat? Nenek daripada ibu yang ini dapat. Nenek daripada bapa dapat tak? Tak dapat. Sebab dihalangi oleh bapa masih ada. Sebab tu saya buat dia punya apa namanya? Dia punya carta ni, aliran dia mesti kena ada perantaraan bapa. Kalau ada bapa ini, nenek tak dapat, datuk pun tak dapat. Ini specialnya nenek. Kalau misal kata ibu tiada, bapa pun tiada, dalam masa yang sama kedua-dua nenek ada. Nenek sebelah ibu ada, nenek sebelah bapa ada. Siapa yang dapat? Dua-dua akan dapat. Kalau bahagian dia 1/6, bermakna 1/6 ini kongsi dua daripada dua orang nenek ini. Nenek takkan lebih daripada dua. Dia bukan macam isteri. Isteri boleh 2, 3, 4. Tapi nenek tak boleh lebih daripada 2. Bila sebut nenek, sama ada daripada ibu atau daripada bapa. Setiap orang cuma ada seorang ibu, seorang bapa sahaja. Hadis yang keempat, setakat ni ada soalan. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, senyap semua. Alhamdulillah, faham pula tu. Kalau senyap, lagi-lagi yang ada yang tengah angguk sampai pejam. Tu faham sungguh tu. Kalau nenek, kalau atuk kahwin 4. Okey. Macam mana? Atuk kahwin 4. Yang dikatakan nenek, okey, contoh ya. Kita tengok pada carta. Kita cerita tentang datuk. Ini datuk ya. Datuk ni kahwin 4 contoh. Betul? Dekat sini ada isteri kedua. Sini ada isteri ketiga, isteri keempat. Kita cerita tentang harta si mati. Jadi harta si mati ni, si mati ada bapa dan juga ibu. Seorang ibu, seorang bapa. Takkan ada
dua orang bapa, dua orang ibu, takkan ada. Mesti seseorang cuma ada seorang si ibu, seorang si bapa. Satu ibu, satu bapa. Jadi bapa si mati ini bapa. Datuk dapat ke tidak? Dapat kalau bapa tiada. Okey. Sekarang ini yang dikatakan nenek kena rujuk kepada si mati. Jadi si mati ni dia cuma ada dua orang nenek je. Nenek daripada bapa dan juga nenek daripada ibu. Ibu tak ada, bapa tak ada. Maka dua-dua nenek ni dapat. Yang ini nenek tak? Bagi si mati, nenek tak dari segi nasab. Bukan nenek dari segi nasab, tapi pangkat ya. Dari segi pangkat ya, nenek tiri. Betul ya? Nenek tiri. Tetapi dari segi nasab, betul tak nenek dia? Tak. Jadi bila kita sebut nenek, kita sebutlah apa-apa pun dia punya hubungan dengan si mati, mesti kait dengan si mati. Jangan kata mak mertua tak kait dengan si mati. Mak si mati, ibu si mati, bapa si mati, datuk si mati, nenek si mati. Sebab ada orang datang jumpa saya, Ustaz, ayah saya meninggal minggu lepas. Siapa waris yang ada? Waris yang ada mak saya. Mak saya tu rujuk dengan si mati siapa? Isteri si mati. Jadi kena sebut waris tu betul-betul kait dengan si mati. Siapa waris yang ada? Isteri si mati. Betul. Kalau dia kata siapa waris yang ada, dia kata ibu saya. Siapa lagi waris yang ada? Abang saya. Siapa lagi waris yang ada? Kakak saya. Siapa lagi waris yang ada? Saya. Bermakna abang dengan kakak saya tu, siapa dengan si mati? Anak si mati. Bukan abang, bukan kakak. Tapi dia kaitkan dengan yang bertanya. Jadi waris ni kita nak sebut kena kait dengan si mati. Siapa waris yang ada? Isteri si mati. Isteri dengan yang bendanya siapa? Ibu dia. Siapa waris yang ada? Anak si mati. Berapa lelaki, berapa perempuan? 2 lelaki, 1 perempuan. Saya, abang saya, kakak saya. Baru betul. Jangan kata siapa waris yang ada? Ibu saya. Siapa waris yang ada? Kakak saya, abang saya. Saya tu tak kena dah jawapan dia. Kena kait dengan si mati. Ibu saya tu dengan si mati siapa? Isteri si mati. Abang saya dengan si mati tu siapa? Anak lelaki si mati. Begitu juga dengan waris-waris yang lain. Jelas ya? Ustaz. Ya. Kalau orang bukan Islam, kita nak guna nama Islam macam mana, Ustaz? Orang bukan Islam, Kita nak namakan orang Islam. namakan orang Islam. Contoh, kita nak orang Melayu, tapi nama bukan Islam, kita orang Melayu. Ini payah nak jawab ni. Sebab dia melibatkan satu hukum dan melibatkan satu perundangan. Dari segi hukum, anda misal kata hanya pinjam nama, bermakna penama tu bukan milik dia. Sama juga kes dia belikan kereta untuk ayah. Nama dia, tapi dia belikan kereta untuk ayah, hadiah untuk ayah. Dari segi hukum, milik siapa? Ayah. Tetapi dari segi undang-undang, milik siapa? Milik anak. Kalau mati ayah, kereta tadi termasuk pusaka ayah ataupun tidak? Tak termasuk. Dari segi undang-undang. Dari segi undang-undang. Sebab nama tu nama anak. Tapi dari segi hukum, ia termasuk. Sama juga dengan isu tadi. Kalau misal kata dia pinjam nama, bermakna dari segi hukum milik tanah tu milik orang bukan Islam. Cuma komplot itu isu lain. Itu isu lain. Sekarang banyak kes. Ada Rezat Melayu. Ini sensitif sikit nak cakap sebenarnya sebab ada rakaman ni. Sebab saya kerja kat pejabat tanah, saya tahulah. Saya pause sikit. Azan Isya ke? Belum lagi. Kalau azan begitu ya. Hadis yang keempat. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-mauludu waritha. Rawahu Abu Daud. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, iaitu mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menerangkan bahawasanya nanti kita akan masuk dalam satu bab syarat pusaka mesti waris hidup semasa pemilik harta mati. Dalam hadis ini
diceritakan bahawasanya anak iaitu bayi yang baru lahir menangis. Apa makna menangis di sini? Makna tanda dia hidup. Nanti kita akan masuk pada muka surat 297 dalam bab anak dalam kandungan, janin. Adakah dalam kandungan itu dikira waris ataupun tidak? Jawapannya ya, secara ringkas. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ya, dia waris dan ada tempoh dia, lebih kurang tak silap saya 6 bulan. 6 bulan tempoh kematian ayahnya. Dalam tempoh sebelum 6 bulan itu dia lahir. Bermakna semasa kematian ayah, dia dah ditiupkan roh dalam rahim ibunya. Dan dia kena lahir. Bila kena lahir, sama ada tanda ataupun tidak, itu yang menjadikan dia sebagai waris ataupun tidak. Berdasarkan hadis ini, mesti kena ada tanda hidup. Salah satunya dengan tangisan. Keluar bayi tadi menangis, nguek-nguek sekejap je, 2-3 saat dah dikira waris. Walaupun lepas 5 saat tu dia meninggal dunia. Atau tanda lain, ada pergerakan. Dia tak nangis, tetapi keluar-keluar tu sempurna, keluar daripada hujung kepala sampailah hujung kaki. Itu kalau normal lah. Kalau ikut tingkap, faham ikut tingkap. Maknanya keluar semua sebulan, kemudian ada pergerakan. Tak lama lepas tu meninggal dunia. Maka dihukumkan janin ini hidup dan dia boleh mewarisi harta bapanya yang meninggal dunia 2 bulan sebelum itu. Penting tu ustaz, dia dapat pusaka. Dia nak guna untuk apa? Hidup kat dunia pun 5 saat je. Itu bukan soalnya. Soalnya dia adalah waris dan dia juga ada warisnya tersendiri. Anak ini tadi ada tak waris dia? Ada ibu dia yang baru melahirkan dia. Ada tak anak dia? Belum lagi lah, hidup pun 5 saat, nak kahwin macam mana? Ada tak adik-beradik dia? Ada, abang dia mungkin ada, kakak dia mungkin ada. Semuanya ini adalah waris bagi bayi tadi. Jadi bahagian bayi tadi ada yang dia dapat daripada bapanya, dan harta dia itu akan diwarisi oleh waris dia pula. Siapa? Ibu dia, adik-beradik dia. Bukan kita fikir, oh dia dah mati ustaz, perlu ke lagi pusaka bagi dia? Bukan itu soal dia. Sama juga isu begini. Ayah meninggal dunia pada tahun 2020. Ada 5 orang anak. Masa ayah meninggal 2020, kelima-lima anak ni masih hidup, tetapi belum lagi diuruskan pusakanya. Tahun 2021, setahun lepas tu, anak pertama meninggal dunia. Padahal harta pusaka ayah belum uruskan lagi ni. Tahun 2022, anak kedua pula meninggal dunia. Tahun 2023 baru nak diuruskan harta pusaka ayah ni tadi. Kalau kita fikir secara logik, apa guna abang pertama, anak pertama dan anak kedua dapat harta ayah? Dia pun dah mati. Betul? Dia pun dah mati, kenapa nak kena kira juga? Tapi dari segi hukum, syarat sah itu waris hidup semasa pemilik harta mati. Bila pemilik harta mati? Tahun 2020. Dan pada ketika itu abang pertama, anak kedua masih hidup dan dia dikira sebagai waris. Itu dah berlaku kematian berlapis. Bila berlaku kematian berlapis, kena cari satu persatu waris bagi setiap kematian. Ayah ada 5 orang anak, 5 orang warisnya. Ini kematian pertama. Anak pertama meninggal dunia setahun lepas tu. Tengok ada tak warisnya? Ada isteri dia, ada anak-anak dia. Ini kematian kedua. Kematian ketiga setahun lepas tu. Anak yang kedua pula. Ada tak suaminya? Ada suaminya, ada anak-anaknya. Asal 5 sahaja waris yang terlibat, tetapi tangguh demi tangguh, 5 tambah 5 tambah 5 jadi 15 orang. Ini kesan dia kalau kita bertangguh dalam menguruskan harta pusaka. Pegawai pusaka bila nampak lihat waris-waris si mati yang pertama, ada yang dah meninggal dunia, dia akan tanya siapa waris kematian yang ini pula. Dekat situ kita jadi kelang kabut. Nak cari balik siapa isterinya. Ini kalau kematian 5 tahun lepas tak ada masalah. Kalau kematian 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, atuk meninggal tahun 1990 contoh,
Tahun 2024 baru nak urus. Bayangkan anak-anak atuk tu, mungkin pakcik yang menguruskan ini dah ada yang meninggal dunia. Dekat situ akan berlaku kematian berlapis, kematian berlapis, kematian berlapis. Sahabat saya minggu lepas dapat satu kes di Kedah, kematian berlapis, 25 kematian. 25 kematian, tuan-tuan bayangkan. Dan waris yang terlibat tak silap saya lebih kurang dalam 50 lebih orang waris. Dan semua waris 50 lebih ni kena terlibat secara langsung untuk menguruskan harta pusaka Tok Wan dia. Ada di kalangan anak, ada di kalangan cucu. Dia anak dengan cucu je biasanya. Kalau adik-beradik takkan dapat dah bila ada anak lelaki. Bila ada cucu lelaki, adik-beradik tak dapat. Anak dan cucu tu lebih kurang 50 lebih waris yang terlibat. Tuan-tuan, bukan mudah kita nak ambil sepakat semua mulut ataupun keputusan daripada semua waris ni. Jangankan nak dapatkan keputusan pun, nak dapatkan IC salinan pun belum tentu dapat. Nak dapatkan salinan IC tu, kita nak buat permohonan ni dekat MyLand secara online, kena lampirkan salinan IC setiap waris. Minta, dia ingat kita scammer. Minta IC, ingat kita scammer. Padahal kita nak bantu. Jadi benda ni akan merumitkan urusan pusaka. Jadi jangan bertangguh. Ini nasihat saya. Kalau boleh berlaku kematian, jangan tangguh lama-lama. Persepsi-persepsi dulu-dulu, kubur merah lagi, itu buang jauh-jauh. Dalam Islam dianjurkan supaya disegerakan urusan pusaka. Pegang yang Islam, walaupun dari segi adat itu kita tak nak buang terus, tapi jangan lama-lama sangat. Ambillah sebulan, 2 bulan, lepas tu terus urus. Kita faham, nak ubah satu benda yang dah menjadi kebiasaan tu bukan mudah. Malam meninggal tu nak cerita terus, silap-silap kata kita anak derhaka, silap-silap kata kita anak yang gila harta. Tapi dari Islam itulah yang sepatutnya. Itulah yang sepatutnya. Sahabat saya, Ustaz Muhammad Husairi Saleh, Presiden Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, maknya meninggal dunia dalam tempoh seminggu dah selesai buat permohonan di My Pusaka, di pejabat pusaka. Masa tu masih lagi di website My Itab. Sekarang dah tukar ke MyLand. Dah settle dah. Dan sekarang dah selesai dah urusan pindah perintah pusaka tu, dah keluar surat perintah, dah agih-agihkan kepada waris-waris. Jangan tangguh-tangguh. Kesan dia macam itulah tadi. Elok-elok 5-6 orang waris yang terlibat pada asal, akhirnya menjadi berpuluh-puluh. Akhir sekali malah nak uruskan lah. Leceh dah. Asalkan aku dapat tanam, sudah. Manfaat aku dapat, walaupun geran masih lagi nama atuk, walaupun geran masih lagi nama nenek. Dia rasa dia dapat manfaat kat situ pun dah cukup dah lah. Malah nak uruskan lagi dah. Yang penting ni bahagian aku dapat hasil. Kan anaknya pun berfikiran macam tu juga. Tak apalah, yang penting ni bahagian aku dapat hasil sudah. Satu masa kalau kerajaan ambil alih, masa tu baru kelang kabut. Nak buat jalan raya ke, nak buat highway ke, nak buat landasan kereta api ke, kerajaan nak ambil pengambilan tanah, mana-mana geran yang atas nama orang yang hidup dapat pampasan. Dapatlah pampasan 500,000 ke, 1 juta ke. Yang nama orang mati tak dapat pampasan. Kena selesaikan dahulu atas geran nama orang hidup, baru dia boleh tuntut pampasan ke kerajaan. Ini proses. Masa tu baru kelang kabut. Kerajaan nak bagi 2 juta. Masa tu carilah peguam, carilah perunding, tak kisahlah bayar berapa, janji selesai. Masa tu baru rasa pentingnya pengurusan pusaka. Sampai kan ada cas sampai 30,000, 50,000 pun ada. Sebab kematian berlapis-lapis terlalu ramai. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-5, insya-Allah yang ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan lagi kalau ada? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Ustaz jelaskan, jika seseorang anak meninggal sebelum bapanya, adakah bapanya berhak mendapat harta anaknya? Ataupun dan anaknya yang si mati tu dia ada anak laki-laki, bagaimana pula dengan adik-beradik juga? Ya, saya cuba fahamkan soalannya. Okey, ini yang meninggal siapa? Anak. Okey, anak meninggal dunia. Sebelum bapa lah. Anak meninggal tahun bila? Kita nak bagi gambaran. 2020. Okey, bapanya meninggal? Bapa tak meninggal lagi. Okey, bermakna bapa hidup. Okey, kemudian
bapanya tu berhak tak dapat harta anak tu? Anaknya. Okey, berhak. Dalam waris yang 25 ini ada kategori yang dikatakan waris utama. Siapa dia waris utama? 5 golongan. Pertama adalah bapa. Kedua adalah ibu, ketiga adalah pasangan, keempat anak lelaki dan kelima anak perempuan. 5 waris ini waris utama. Makna kata 5 waris ini tidak akan dihalangi oleh waris-waris yang lain. Suami, isteri, ayah, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Waris-waris yang lain, datuk tak dapat, nenek tak dapat, cucu tak dapat, adik-beradik tak dapat, pakcik tak dapat, sepupu tak dapat, anak saudara tak dapat. Sebab apa? Dihalangi oleh 5 waris ni. Bila ada anak lelaki, adik-beradik tak dapat. Bila tak ada anak lelaki, ada bapa, adik-beradik tak dapat. Bila tiada anak lelaki, cucu lelaki, tak ada bapa, tak ada datuk, barulah adik-beradik dapat. Sebab berdasarkan hadis tadi, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Maka bila mana ada baki, berikan kepada waris lelaki yang terdekat. Waris lelaki yang terdekat dengan si mati siapa? Ni golongan pertama, anak, cucu dan ke bawah. Waris lelaki kumpulan kedua iaitu golongan usul, bapa, datuk dan ke atas. Tak ada 1, 2 baru pergi ketiga. Siapa yang ketiga? Hawashi. Hawashi qarib, maknanya adik-beradik. Belah sisi yang terdekat. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, anak adik-beradik seibu sebapa, anak adik-beradik sebapa. Tak ada juga golongan yang ketiga, baru pergi yang keempat. Siapa? Pakcik. Yang bila sebut pakcik ni mesti dari jalur bapa. Ibu ada tak pakcik? Ada, tapi itu bukan waris. Jadi faham betul-betul, hanya dari jalur lelaki sahaja. Cucu pun begitu, dari anak lelaki sahaja. Anak perempuan kita panggil cucu juga, tapi itu bukan waris. Pakcik dari jalur bapa sahaja. Pakcik daripada ibu bukan waris. Jelas ya? Lagi soalan? Ya. Boleh. Dia nak tanya, kalau si mati meninggalkan harta yang ada sangkut paut dengan bank. Okey. Lagi satu soalan adalah, sekiranya si mati bernikah di luar negeri dan tidak berdaftar di dalam negara. Okey. So, kedudukan pembagian. Okey. Pertama, kalau ada harta yang masih di bawah gadaian, beli rumah, beli kereta, beli motor, beli tanah. Okey. Biasanya kalau kita buat pembiayaan di bank untuk beli rumah, beli tanah, bank akan wajibkan kita ambil takaful ataupun MRTT, MLTT, apalah jenis pun, yang penting insurans yang Islami. Bila kita meninggal dunia, pembiayaan 35 tahun. 25 tahun kita meninggal dunia, ada baki lagi 10 tahun. Dan 10 tahun ini syarikat insurans akan cover. Bermakna harta itu akan menjadi milik kita sepenuhnya, jadi pusaka kita. Ini kes kalau bisa kata masih lagi tersangkut. Biasanya kenderaan lah. Kenderaan ini syarikat penjual kereta dia tak wajibkan lagi pembeli ambil auto life ataupun insurans ataupun takaful. Insurans kereta lain. Ini insurans cover pembiayaan. Maksudnya kita buat pembiayaan 9 tahun. Kalau misal kata kita 4 tahun kita meninggal dunia, ada baki lagi 5 tahun. 5 tahun tu wajib waris ambil harta kita untuk langsaikan. Sebab kita tak ambil takaful atau auto life. Ini kenderaan. Kalau tanya saya syorkan, saya nasihatkan, kalau boleh beli kereta, beli motor, ambil juga auto life supaya mudahkan urusan waris kita. Mungkinlah macam mahal sikit. Kalau kereta tu biasa dalam 2,000 lebih, itulah. Kita tambah untuk ambil takaful, namanya auto life. Mana dalam tempoh pembiayaan tu 9 tahun, kita tak sempat habis bayar, kita meninggal dunia, takaful akan cover dan kereta itu akan menjadi pusaka terus. Okay, itu pertama. Yang kedua, sebelum daripada faraid, ingat faraid ini tempatnya yang kelima. Jangan kita ingat bila kita waris, mati ayah dapat harta, mati mak dapat harta, tak. Ada perkara yang wajib kita tunaikan sebelum faraid. Ada 4 perkara. Al-huququ al-muta'alliqah bitirkah. Perkara-perkara yang wajib dilakukan kepada waris, oleh waris terhadap harta pusaka. Pertama,
tuntutan langsung harta pusaka, termasuk harta yang di bawah gadaian. Termasuk harta di bawah gadaian, iaitu contoh kereta tadi, motor tadi. Pembiayaan tu masih lagi ada, belum langsai, meninggal dunia, waris ambil harta pusaka yang lain, langsaikan, barulah dikira sebagai pusaka. Ataupun duit tu ayah pinjam dengan kawan dia 10,000 cash. Malam tadi pinjam, petang tadi pinjam, malam tadi belum guna lagi, letak dalam almari. Malam tu ayah meninggal, maka duit tadi terus kena pulangkan. Ini perkara pertama. Ataupun zakat daripada harta tadi, PWSP dapat keluar 200,000, kena keluarkan zakat 1/40, 2.5%. Apa lagi? Ini tuntutan langsung terhadap harta pusaka. Kos untuk penempatan balu isteri si mati, ini ramai terlepas pandang. Kos penempatan 4 bulan 10 hari. Andai bisa kata semasa hidup suami isteri ini duduk di rumah sewa, jadi rumah itu kena bayar sewa lagi lepas suami mati. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari, ambil harta si mati, bayarkan. Ini perkara pertama yang nak kena buat. Kalau rumah tu rumah sendiri, tak perlulah. Kalau rumah tu rumah memang rumah dia, tak perlu. Ini kalau misal kata melibatkan kos untuk penempatan balu berkabung 4 bulan 10 hari, ambil daripada harta pusaka si mati untuk bayarkan. Yang kedua, hutang si mati, hutang Allah, hutang manusia. Yang ketiga, yang kedua, pengurusan jenazah dulu. Pengurusan jenazah, kalau melibatkan kos, mandi, kafan, solat ke bumi, gunakan harta pusaka. Yang ketiga, hutang, hutang Allah, hutang manusia. Yang keempat, wasiat, jika ada, cukup rukun, cukup syarat, wajib waris laksanakan wasiat. Yang kelima, baru faraid. Jadi melibatkan soalan tadi, kalau misal kata masih lagi dalam gadaian, kena selesaikan dulu. Kerana itu adalah step yang pertama. Faraid, lauh lagi ni, yang kelima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nikah di seberang, saya panggil seberang lah, fahamlah maksudnya. Nak buat kat dalam Malaysia, dalam negara, tak layak, tapi dia buat kat luar. Kalau ikut perundangan kita, kalau dia buat di luar, maknanya dia nikah di luar, sepadan dan sebagainya, dan dia daftarkan di Malaysia, dia akan dikenakan denda untuk daftarkan tu, sebab satu kesalahan bernikah di luar negara tanpa kebenaran. Walau bagaimanapun, bila dah selesai dibayar kompaun tersebut, dia didaftarkan pernikahannya dari segi undang-undang dekat Jabatan Agama, bahagian undang-undang keluarga. Cek dalam sistem, oh betul dia dah nikah, walaupun nikah dekat dua negara, sebab dah didaftarkan. Mati suami ni tadi, dalam sistem dia ada 2 orang isteri dan sah, bermakna dua-dua isteri ni akan menjadi waris dia, akan dipanggil semasa bicara pusaka di pejabat pusaka. Ini kes yang pertama, tak ada masalah. Kes yang kedua, nikah di luar tapi tak didaftarkan di Malaysia. Yang ini kena dapat pengesahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah dahulu. Dan ini fungsi dan peranan Mahkamah Tinggi Syariah untuk mengesahkan hibah, mengesahkan wasiat, mengesahkan perkahwinan di luar negara. Cukup tak rukunnya, cukup tak syaratnya. Kalau hakim kata berpuas hati, cukup rukun dan cukup syaratnya, maka dikatakan diputuskan sah pernikahan tersebut, kemudian didaftarkan di Jabatan Agama, barulah dia dikira sebagai waris. Kalau tak didaftarkan, walaupun dari segi hukum kita rasa sah dah, dari segi hukum betul dia merupakan waris, tetapi dari segi perundangan, semasa bicara pusaka, isteri ni tadi tak akan dipanggil. Sebab perundangan kita di Malaysia mesti kena ada dokumentasi. Engkau sebagai apa waris? Sebagai anak. Apa bukti? Ini surat beranak saya. Dalam surat beranak ni ada nama ayah saya, nama arwah. Kau sebagai siapa dengan si mati? Saya isterinya. Apa bukti? Ini sijil nikahnya. Nak dapat sijil nikah mesti kena daftar. Itu dia punya masalah kalau nikah di luar dan tak didaftarkan. Ini baru kita nampak dia akan menjadi masalah pada urusan pusaka saja. Hakikatnya banyak lagi urusan-urusan lain yang akan terkesan. Kan dapat anak pula, nak buat surat beranak tak boleh, sebab tak ada status. Kemudian nak sekolah pula, jadi masalah. Masalah itu tak akan selesai selagi mana tak didaftarkan. Daftar je lah, tak apalah.
Nanti pihak mahkamah akan putuskan, kemudian daftarkan, dapat saja nikah tu dah selesai masalah. Lepas tu nak mati-matilah. Jelas ya? Okey. 8.30 saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan. Jadi saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.